Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Dan video kali ini saya nak memaparkan kisah seorang pramugari ni. Dah 2 tahun dia fly. Masa PKP, ialah semua orang tahu, dia susah. Dan dia bangkit buat nasi lemak. Dan dia panggil nasi lemak dia tu nasi lemak fly. Dan juga dia buat nasi dagang fly. Dan nasi dagang fly dia ni special sikit. Sebab ada ejen dekat London. Dahsyat tu. Nak tahu kisah selanjutnya? Selepas ini. Assalamualaikum, saya Yushini binti Muhammad Zainuddin, berumur 30 tahun, berasal dari Kota Baru, Kelantan. Saya seorang pramugari di salah sebuah syarikat penerbangan terkemuka tanah air, telah berkhidmat selama lebih kurang 3 tahun. Sebelum awak menjadi seorang pramugari, dikabarkan awak adalah seorang banker. Berapa lama jadi banker? Jadi kerja bank tu? Kerja bank selama 2 tahun lebih di CIMB Bank, dan Alliance Bank. Pada asalnya saya rasa macam saya nakkan satu pengalaman baru. Okey, daripada bank kita bekerja 9 pagi sehingga 6 petang. Jadi rasa macam, sebab saya ada few friend yang join airlines juga, and ada saudara yang dalam airlines juga, so macam terfikir ke nak ikut sama mereka, cari pengalaman baru kan. And then bila saya tengok ada temu duga terbuka, so saya cuba nasib, and then alhamdulillah dapat. Untuk travel sebab fikir macam pramugari kan, seronok dapat jalan sana sini, cari pengalaman, rasa macam satu benda yang lain. And then of course lah, cantik uniform tu, saya tertarik. Perbezaan ketara dari segi waktu bekerja. Macam kita bekerja dengan bank, kita fix 9 sampai 6, weekend kita cuti. Weekend tu memang kita boleh pergilah, ada kenduri ke, ada apa ke, kita boleh pergi. Tapi macam pramugari kita terikat dengan kita punya roster yang kadang-kadang tak tentu. Weekend kadang-kadang kita tak cuti. And then kadang-kadang kita kena tidur siang, berjaga malam. Tu satu benda yang sangat berbeza, which is saya try to make my body to adapt lah. Which is saya rasa saya boleh adapt dan saya enjoy. Sangat enjoy. Saya rasa tak terikat dengan 9-6 tu. Dia macam tak suka tu, tidaklah, tapi best juga kan kalau bekerja dekat macam first hari raya saya join airline, saya beraya di Kathmandu. So macam kalau kita dulu kita dah 2-3 hari sebelum tu kita dah cuti kan, ini tak, pagi raya tu baru kita balik. Macam seronok lah pada saya, satu pengalaman baru. Bukan nak avoid beraya, tak nak pergi duit raya tak, tapi macam nice juga tengok suasana negara orang. Tapi syahdulah. Perbezaan yang sangat ketara lah. Okey, satu, bila kita kerja bank ni, kita buat kerja kita je. Kalau kita buat kerja orang, kita macam tak dapat apa. Tak dapat apa. Sama lah kalau kita dengan airline pun sama, tapi dalam airline ni dia macam teamwork dia lebih sikit. Dia tak ada macam draw line ke apa ke. Benda tu tak jadi isu. Kita tolong orang, nanti orang tolong kita. Kita kena tahu job scope kita, tapi teamwork lebih lah. Kalau airline tu teamwork lebih. Ya, office kerjasama. Ini kalau macam lama-lama kalau kita duk tolong-tolong dia macam ambil kesempatan pula kat kita. Kalau ni kita tak jumpa orang sama. Kalau dalam airline kita tak jumpa orang sama. Orang kata dalam airline bertukar-tukar rakan sekerja. Betul. Office 2 tahun kat situ, 2 tahun lah mengadap. 2 tahun lah adab dia. 2 tahun lah adab. Kalau
nasib tak baik dapat klik tak best. Hadaplah tak best. Hadaplah tak best tu. Kalau kita kru ni, kita enjoy the perk of being a crew lah. Duduk hotel, tegang-tegangkan urat boleh masuk spa dia, batap dia, macam tu. Kena fit lah, kena fit. Physically and mentally lah. Sebab kadang-kadang bila kita buat flight yang berjaga malam tu kan, kadang-kadang kita punya immune system drop tau. Itu yang jadi sesama, jadi demam. Kita tak biasa jaga malam, kadang-kadang kita tak boleh tidur siang tau. Bila flight malam tu kita macam ngantuk. Jadi kena cepat adapt benda tu. And then yang keduanya, kerja airline ni kena fit mental jugalah, sebab tak bolehlah homesick kan. Kadang-kadang kita tak sampai hati nak tinggal kucing, nak tinggal anak ke apa ke, tu kena fit dekat situ. Saya suka tinggal kucing, tinggal anak. Sebab kadang-kadang macam alamak, teringat kucing ni, macam alah sekejap je dapat spend masa kan. Okey, so kalau yang ada kucing macam mana? macam kita orang. Kita orang ada kucing, kami ada kucing. Sama ada kena bagi kunci dekat jiran lah. Macam I buat 3 day trip, husband buat 4 day trip pergi London ke mana ke, dua-dua tak ada kat rumah. So kena call lah, kita orang ada good friend lah, bagi kunci dekat dia, dia tolong scoopkan najis, bagi makan, itu belanja lah member makan. Ataupun no choice lah, pergi hantar hotel lah. Dia macam kena ada pengasuh juga. Kena ada pengasuh lah. Kucing-kucing pramugari, kucing kayangan. Sebanyak membantulah, sebab basically perangai manusia ni, marah dia, grumpy dia, kita hadap macam benda sama. Bila marah, orang keluar vulgar word semua kan, sama je. Sedikit sebanyak kita macam, dah tahu dah kalau dia marah mesti dia macam ni. So kita macam compose ourselves, chill. Sebab dulu dah hadap dah benda ni. So macam, plus saya join airlines bukan di usia yang muda. Saya join umur saya 27. Saya rasa macam tak apalah. Tak apalah, boleh lah. COVID. Okey, mula-mula dikabarkan lah macam apa tu, COVID masa tu bulan berapa bulan 3 kan. Kita start PKP 18 hari bulan 3. Masa tu pun saya dah start cuti daripada bulan 1 lagi, sebab saya kena clear leave 2019. So jadinya bulan 1 saya tak kerja, bulan 2 saya tak kerja, sebab masa tu pun kita busy pindah rumah lah, semualah. Okey, lepas tu bulan 3 tu PKP. Masa tu seronok lah mula-mula, sebab kita jarang kan ada masa husband and wife, sebab day in day out kita ding-dong buat flight kan. So bila kena PKP tu, awal-awal kita seronok lah, tapi masuk duk bersambung PKP sambung kan, kita macam hayo, macam mana kan. Gaji pun yelah, kita tak fly, kita tak ada gaji. And then macam tak boleh chill jugalah. Keluarlah inisiatif kerajaan buat moratorium semua, kita try apply semua kan. Tapi financially kita nak kata kita prepare pun not really prepare juga, sebab masa tu kita baru kahwin. Baru kahwin. Maksudnya baru berhabis duit lah. So macam bila COVID tu pop, jadi dalam kita happy-happy we spend time together pun kita ada kerisauan jugalah. Macam kita jangka macam bulan 6, bulan 7 habis kot, tapi tak. Masa tu lepas raya kita dapat tahu ura-ura yang mungkin 2024 kan COVID ni habis, katanya lah. Masa tu kita gelabah lah bang. Macam alamak, kita kena do something lah, sebab lama sangat dah ni, lama sangat. And then takut kita usik. Yelah, kita patutnya ada emergency punya ni kan, tapi kita pergi usik tu, pergi usik ni, buat cover ni. Macam tak nak lah benda tu jadi, dan kita decide do something. Tak bang, saya nak meniaga nasi lemak, saya kata tu. Ini gurau tau, masa dalam flight tu gurau. Tapi masa bulan 6 tu, saya tak tahu mana datang idea, mana datang kudrat. Saya beritahu suami saya nak start meniaga.
Pinjam periuk daripada mertua, pinjam lah. Alhamdulillah dapat idea nasi lemak tu pun sebab nasi lemak dia start modal tak besar. Alhamdulillah kita dapat kop, kita keluar modal sikit dalam 300-400 lah macam tu lah. Lepas tu tapi kita tak jual lagi lah masa tu. Dalam bulan 6 tu kita tak jual lagi. Kita bagi member dulu. Lepas tu bila kita confident sikit baru kita jual. Tu pun banyak kawan lah support, banyak kawan support. You buat tu secara suka-suka ataupun memang terpaksa? Dia macam mana Dia memang lillahi ta'ala masa tu. Macam bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala, start nak cari duit macam tu. Memang orang kata macam gamble ke Tak juga, memang kalau benda ni tak boleh, ni cara aku cari makan, proceed je lah. Proceed je. Lepas tu kita ada hantar untuk review. Itu first kita boom. Review dekat seorang Insta famous ni. Dia banyak sangat bantu kita lah. Dia suka nasi lemak kita. Alhamdulillah, kena dengan selera dia. Alhamdulillah. Datin Isma dekat Instagram. Kita hantar review. Lepas tu memang dia punya follower pun support. So order dari kita. Biasanya kita less than 100 lah. Less than 100. Tapi sebabkan dia, kita rasa 3 bulan berturut-turut juga kan. Kita hari-hari 400. Kadang-kadang sampai kita tak cukup supply, tengah-tengah minggu, macam hari Rabu ke hari Khamis, kita terpaksa off. Sebab macam pancit. Alhamdulillah, rezeki. So, average satu hari berapa ratus bungkus nasi lemak? Sekarang dah keadaan terkawal lah. Which is 100, kadang-kadang 70. Macam tu. Tapi masa boom tu 400 sampai. Kena macam puan, saya bawa order puan untuk esok boleh? Esok macam kita kena tutup juga, kalau tak kita tak cukup tangan. Apa yang you punya customer cakap apa yang best kat nasi lemak ni? Dia gelarkan nasi lemak kita ni macam masa tu Datin Isma jugalah yang bagi idea sebenarnya. Masa tu kan terkenal ayat kayangan. Kiedahnya nasi lemak kita ni tak kerikut sambal, mewah lauk. Jadinya dia macam nasi lemak kayangan. Macam tu. Masa tu lah terkenal nama kayangan. Kita punya karipak pun Datin Isma yang bagi nama. Karipak montel sebabnya tak kena ikut inti dia montel, dia gemuk. Ada karipak juga? Ada karipak, kita punya side dish. Nasi dagang tu apa pula? Okey, nasi dagang ni, idea ni terbit sebab kita kena PKP lagi sekali. Yang 2.0 je lah, baru-baru ni? Baru-baru. Tapi sebelum ni kita ada start yang dah siap masak. Kita cater untuk yang dah siap masak. Lepas tu pop kena PKP lagi, kita punya helper pun tak dapat datang. Kita nak panggil kita punya kawan-kawan kru untuk datang tolong pun tak boleh. Jadi kita buat something yang kita boleh post lah. Dalam pack nasi dagang ni, sebenarnya dia macam kita punya resepi family lah sebenarnya. Nak kata dia 100% Terengganu pun tak juga. Kita ada campur Kelantan juga sebab saya campur macam jauh sangat. Terengganu, Kelantan je. Okey. Tapi nasi dagang ni dia putih lah, tapi dia ada sikit mix of beras nasi dagang Kelantan tu. Kita punya rempah lah istimewa. Alhamdulillah, ramailah orang puji kita punya rempah. Dalam ni dia ada rempah kering. Rempah basah kita tu yang sedap. Gulai ikan tongkol. Kat dalam ni dah siap ada menu instruction, resepi siap-siap dah. So macam mana nak masak nasi dagang, macam mana nak buat gulai dia, kita bagi step by step. Dah ada manual lah dekat dalam, insya-Allah. Kalau hari raya tu tapalah nasi dagang tu. Kalau kena PKP, na'udzubillah lah PKP lagi. macam previous kan, PKP kan kita macam dah tak boleh balik kampung kan beraya kan. Masa tu pun saya pun macam alamak, kena beraya macam mana ni kan. Nak balik Kelantan tak boleh kan. So, macam mana nak masak nasi dagang ni dia tak sama tau. Ramai orang macam tersalah, dia pergi tanak nasi ni. Which is tak. Nasi dagang dia kukus. Nasi dagang dia macam renyah sikit, tapi sebenarnya kalau ikut step yang betul boleh, sebab beras kita ni bukan beras yang macam
payah masak ke, tak ada. Beras kita dah lembut elok dah. And then istimewanya paste kita ni dah siap pecah minyak. So maksudnya bawang ke apa semua base tu masukkan paste, masukkan santan, masukkan semua, mendidih semua, masukkan terus ikan rebus. So bolehlah menikmati nasi dagang. Macam mana nak beli? Kita punya nasi dagang, kita guna Instagram pun boleh, nasi dagang fly, boleh search dekat Instagram ataupun through kita punya Shopee. Nanti saya letak kita punya link Shopee nanti. Kalau senang Shopee lah kot kan, kita terus klik and buat payment je. Ini kita hantar ke mana-mana lah juga. Alhamdulillah, kita ada ejen dekat Brunei, kita ada dekat Saudi pun ada. London pun kita ada ejen kan. London pun kita ada ejen. Adalah few, nanti kita list. Dekat kita punya IG ada list of our agent.